Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, saya Atiqullah bin Muhammad. Hari ni saya ada nak share tentang sesuatu lah. Tentang sesuatu bersempena dengan Hari Kemerdekaan. By the way, selamat menyambut Hari Kemerdekaan semua. Moga-moga dengan kita sambut Hari Kemerdekaan pada hari ini, kita boleh merdeka. Bukan hanya negara kita merdeka, tapi diri kita juga merdeka. Dan maybe kita ada something yang kita nak capai, dan insyaAllah kita cuba capai dan kita dapatkan objektif yang kita nak capai tu, dan kita merdeka daripada apa sahaja yang membelenggu kita. Dan mudah-mudahan kita juga merdeka pada satu hari nanti apabila kita merdeka daripada free daripada api neraka, insyaAllah. Amin. Dan untuk semua yang menonton pada hari ini. Alright, seperti media ini just macam saja je saya nak test live di by the way, saya gunakan Prison Live. Siapa yang nak try boleh download lah Prison Live di Android. Apple saya tak sure, tapi di Android saya rasa sangat bagus lah. Alright, hari ini saya nak share santai saja. Saya nak share berkenaan dengan topik makin kita pergi ke tengah laut, makin kita tahu laut tu dalam. Okey, maksudnya dia berkaitan dengan knowledge ataupun ilmu. Kita tengok di media sosial, kita tengok ada ramai orang yang berilmu pada hari ini. Ramai orang yang berilmu, mereka melontarkan idea-idea mereka di media sosial. Kemudian mereka respon terhadap apa-apa isu sekalipun, sebab mereka ada knowledge, ada ilmu. Tapi tahukah anda, orang yang berilmu, pernah dengar tak resmi padi? Resmi padi kan, makin berisi makin tunduk. Begitulah ibarat orang berilmu. Saya teringat dulu masa saya kecil dulu, ayah saya selalu remind macam ni lah. Bila kita jumpa seseorang yang dia buat sesuatu yang pelik ni, contoh kita jumpa orang yang solat solat kita kan ada banyak mazhab kan, ada mazhab Maliki, Hanbali. Kalau kita, siapa yang pernah pergi umrah, ada satu mazhab ni dia solat Allahu Akbar, tangan dia tak letak dekat dada pun. Dan kalau tak silap saya itu mazhab Malik. Jadi dia dalam ibadah dan sebagainya, bukan hanya ibadah, tapi dalam banyak benda dalam sisi aspek dalam kehidupan kita, kita akan jumpa orang yang buat sesuatu yang pelik daripada kebiasaan. Ayah saya selalu kata macam ni kat saya. Bila kita tengok orang buat sesuatu yang pelik, yang mungkin kita jarang, kita tak tahu kan. Kita tak tahu. So apa yang macam ni kita nak respon, kita kena cakap macam ni. Kita kena respon dekat hati kita. Mungkin benda tu aku tak tahu, tapi dia dah belajar dulu. Maknanya dia orang berilmu lah. Kita yang tak tahu. Itu silap kita yang tak tahu. Right? Itu yang pertama. Dan hari tu Ustaz Abdul Somad pernah datang ke Malaysia waktu tu. Masa tu ada COVID lagi. Tapi COVID masa tu dalam tahun lepas kot. Tapi masa tu COVID tak kuat lagi lah. Masa tu awal-awal Ustaz Abdul Somad dapat profesor lah. Prof ataupun doktor. Waktu tu baru habis PhD. Jadi Ustaz Abdul Somad kata, orang berilmu ni, kalau orang yang dia rasa dia pandai, maknanya dia belum berilmu. Sebab apa? Orang yang berilmu ni, makin dia berilmu, makin dia belajar, makin dia tahu yang dia banyak lagi benda yang dia tak tahu. Macam ibarat, Ustaz Abdul Somad bagi ibarat ni macam ni. Dia jalan di pantai. Mula-mula dia jalan, dia pijak air tu, dia kata tak dalam. Begitu juga orang yang berilmu. Dia baru je faham sesuatu ilmu, dia rasa dia dah pandai. Jadi makin dia mendalami ilmu tersebut, makin dia ke tengah laut, makin dia tahu sebenarnya dia tak pandai. Makin dia ke tengah laut, makin dia tahu laut tu dalam. Makin dia ke depan lagi, sampailah dia boleh tenggelam. Begitu juga orang berilmu. Dia tahu tentang surface, kemudian makin dalam dia belajar, makin dia tahu yang sebenarnya dia banyak lagi yang dia tak tahu. Itulah orang berilmu. Kita tengok hari ni kita ada banyak sifu-sifu di internet. Sifu-sifu yang train
train orang untuk buat marketing, train orang ajar untuk invest, train banyak dia ajar. Contoh yang ajar orang dari segi business marketing, dia coach training. Kita ada Funnel Evo yang diketuai oleh Tuan Fadi Ghazali. Kita ada Richwork, pengasas dia Datuk Wira Azan Osman, right? Kemudian kita ada lagi Momentum Internet, RPM, Roket Pemasaran Momentum kot. Ni itu Najib As-Sadok. Kemudian itu dalam bidang marketing ataupun dalam bidang sales mereka tu. Kemudian ada lagi yang buat yang pakar copywriting, kita tahu Akif Azizan, dan ada juga Sheikh Gaddafi. Itu orang-orang yang maknanya mereka semua pandai dalam bidang mereka. Mereka ajar orang, dan saya sure method mereka tak sama. Bila mereka ajar anak-anak murid mereka, tak sama. Ada orang ni ajar macam ni, ada orang ni macam ni. Kalau macam contoh Fadi Ghazali, dia more on Islamic. Tuan Fadi Ghazali more on Islamic. Jadi dia kata kita bisnes adalah untuk meninggikan nama Allah. Bila orang tanya memahalkan nama Allah, itu Funnel Evo lah. Sebab saya follow Funnel Evo, jadi saya banyak tahu pasal Funnel Evo lah. Jadi contoh macam Fadi Ghazali, dia ajar tentang kita memahalkan nama Allah. Nanti kalau kita jadi billionaire, kita jadi trillionaire, kita tanya apa rahsia kejayaan anda? Rahsia kejayaan kita bukan kita nak kata saya pandai, saya belajar tu, tak. Tapi rahsia kerana Allah bagi. Macam Habib, macam Habib kan. InsyaAllah. Jadi Allah bagi strength kat kita. Jadi Allah bagi kita berjaya, sebab tu kita berjaya. Itu Funnel Evo punya objektif. Macam Najib As-Sadok, semua Azan Osman, mereka semua ada objektif yang berlainan. Tapi mereka ni sebenarnya support antara satu sama lain lah. Jadi itu dalam bidang sales dan marketing. Contoh dalam bidang investment dari segi hartanah, kita ada Tuan Faizul Rizwan. Maknanya dia ajar orang 7 kriteria bagaimana nak pilih hartanah yang betul. Jadi sebelum kita nak beli hartanah apa-apa, kita tengok 7 kriteria, kita nilai. Itu Faizul Rizwan. Alright. Kemudian dia ada lagi lah, dia bergerak dengan Far Capital. Kemudian kita ada lagi Sifu Hartanah. Kita ada Ayat Ishak, Tuan Ayat Ishak. Dia ajar orang bagaimana nak baca peta hartanah, bagaimana nak pilih hartanah yang betul, bagaimana nak beli rumah banyak-banyak, bagaimana nak walaupun gaji tak besar tapi boleh beli rumah. Jadi Tuan Ayat Ishak ajar orang macam tu. Investment dari segi hartanah, investment dari segi saham. Kita ada juga DDNK, Datuk Dr. Nazri Khan, ajar orang trade saham, kumpul pool fund, lepas tu trade kan juga. Jadi mereka semua ni ada pakar dalam bidang masing-masing. Itu dari segi dari bidang investment, itu dari bidang investment lah. Dan kalau saya nak sebut nama kat sini, memang ramai. Kita bagi lagi satu niche. Contoh dari segi financial, kita ada Dr. Adam Zubair. Dr. Adam Zubair ni Masya Allah hebat. Dia belajar medical dekat UK, kemudian balik jadi financial coach. Dia ada semua. Dia finance, maknanya perunding kewangan ataupun financial planner dengan bank negara, dengan SAC. SAC kalau tak silap saya. Jadi itu Dr. Adam Zubair, dia financial planner, ajar orang melabur dalam unit trust. Jadi ajar orang susun financial. Dan kita ada juga yang top baru-baru ni, YouTuber, siapa? Faiz Financial, Tuan Faiz Financial, ajar orang bagaimana nak berjimat, ataupun ajar orang bagaimana nak menguruskan kewangan mereka. Dan Tuan Faiz ni saya tengok Masya Allah banyak juga follower dia. Jadi mereka semua ni adalah pakar dalam bidang masing-masing. Dan saya sure tak semestinya orang pandai bisnes dia pandai juga investment. Tak semestinya orang pandai financial planner dia pandai investment. Tak semestinya. Dan orang investment tak semestinya pandai bisnes, dan orang investment tak semestinya pandai financial planner. Jadi mereka ada bidang masing-masing. Jadi
bila kita bercakap tentang bidang masing-masing ni, kita bercakap tentang bidang masing-masing, kita kena ada respect antara satu sama lain. Contoh kita tengok orang buat sesuatu, kita tak pernah buat, kita tak tahu benda tu. Jadi setakat ilmu kita, kita kata setakat ilmu kita tak tahu. Tapi kalau nak tahu tentang tu, kita kena pergi belajar dengan dia. Kita jangan kutuk siapa-siapa belakang-belakang. Jadi bila kita main isu ataupun kita buat sesuatu yang ni, kita takut hati kita ada problem, and then kita takut kita buat sesuatu yang lebih besar, kita memburukkan orang dan kita menjatuhkan orang. Jadi perkara ni adalah perkara yang sebenarnya tidak elok dan tidak dibolehkan dalam agama sekalipun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada, saya teringat kuliah daripada Habib Ali, dia cerita, jangan kita cerita tentang Rasulullah ni dia marah sahabat-sahabat, warning sahabat-sahabat supaya jangan cerita keburukan keburukan sahabat lain, sebab dia takut nanti dia keluar pergi jumpa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takut bila baginda keluar jumpa sahabat yang cerita tadi, baginda tak neutral, jadi baginda teringat dosa yang dia buat. Jadi kita disuruh untuk tutup aib orang. Ataupun contoh itu maknanya dari segi ilmu, kadang-kadang kita rasa dia buat tak betul tapi dia benda tu betul. Sebagai contoh menuntut ilmu ni wajib, alright? Menuntut ilmu ni wajib. Ada dua orang guru. Satu guru ni dia mungkin kita panggil dia guru fiqh. Dia kata menuntut ilmu ni wajib. Kalau tak tuntut ilmu berdosa. Ada seorang lagi guru tasawuf, guru yang cuci lebih kepada ilmu kebatinan, maknanya jaga akhlak dan sebagainya, dia jaga hati. Okey, ada seorang murid ni dia memang pandai, betul-betul pandai. Kemudian guru tasawuf ni kata, okey, kau belajar sampai sini je. Dah tak payah belajar lagi. Belajar sampai sini saja. Contoh dia belajar tentang beberapa bab. Kemudian guru tasawuf kata, okey, stop belajar. Kemudian guru lagi satu ni, guru fiqh ni kata, asal kau suruh dia stop belajar, sedangkan belajar itu wajib. Talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Tuntut ilmu tu wajib bagi setiap muslim. Kenapa kau stop dia belajar? Tapi ilmu fiqh tu, tuan guru fiqh tadi sampai situ saja. Tapi ilmu tasawuf dia kata macam ni, berdasarkan ilmu yang aku belajar, yang aku tengok, budak ni kalau dia belajar lebih lagi, dia akan merosakkan dia. Merosakkan macam mana? Dia jadi ujub, takbur, dia jadi nak berdebat dengan orang. Jadi benda-benda ni menyebabkan rosak dia, dan dia nanti risau-risau, dia mati dalam keadaan yang dia banyak dosa. Jadi dua-dua ni ilmu ni betul. Yang ni fiqh, yang ni tasawuf, tapi dia bidang masing-masing. Jadi fiqh tak boleh kacau bidang tasawuf, tasawuf pun tak boleh kacau bidang fiqh, sebab dia dalam bidang masing-masing. Begitu juga dah dengan ilmu kita masing-masing. Kita hanya tahu apa yang kita tahu sahaja. You just know what you know. You don't know what you don't know. Alright? Kita hanya tahu apa yang kita tahu, dan kita tak tahu apa yang kita tak tahu. So that's why kita kena sentiasa menghormati orang lain. Seperti Nabi Musa AS. Saya rasa last, saya nak tutup ni dah 13 minit saya live. Saya sebenarnya buat 2 minute rules. 2 minute rule yang saya bagi tahu semalam tu, saya nak live 2 minit je. Tapi maknanya bila dah live, kita dah cakap, jadi dia akan jadi drag lah. Jadi apa-apa saja yang anda nak buat, anda cakap anda nak buat 2 minit saja, InsyaAllah anda akan buat lebih daripada 2 minit. Nak baca buku, malas nak baca buku, buat 2 minit, anda akan buat lebih. Right? Macam saya buat live hari ni, saya nak buat 2 minit je, dah jadi 14 minit. Jadi kisah Nabi Musa AS. Nabi Musa AS, dia rasa satu masa Nabi Musa AS dia kata, dia rasa dia cerdik. Allah kata ada orang lebih berilmu daripada Nabi Musa. Dan ringkas cerita, Nabi Musa jumpa dengan Nabi Khadir. Nabi Khadir. Ada yang sebut Nabi Khidir, ada yang sebut Nabi Khadir. Saya suka ambil daripada Ustaz Wadi Anwar, dia sebut Nabi Khadir. Nabi Musa AS jumpa dengan Nabi Khadir AS. Nabi Khadir ni, Allah kurniakan dia satu ilmu yang tak ada pada Nabi Musa AS. Ilmu laduni, ilmu daripada sisi Allah, ilmu laduni lah. Laduni tu ilmu yang tak payah belajar pun, tapi dia tahu Allah turun, Allah bagi direct dekat dia.
Dan Nabi Musa tak ada benda ni. Memang Nabi Musa kalamullah. Nabi Musa boleh bercakap dengan Allah. Nabi Musa kalimullah. Nabi Musa boleh bercakap dengan Allah direct. Tapi Nabi Musa tak ada ilmu seperti Allah bagi pada Nabi Khadir. Itu maknanya Nabi Musa dia baru tahu yang dia banyak, dia ilmu dia tu ada level dia, ada level, dan Nabi Musa tak tahu apa yang Nabi Khadir tahu. Jadi Nabi Musa jumpa Nabi Khadir, kata untuk berguru lah. Nabi Khadir kata, nescaya kau tak sabar. Nabi Musa kata, insya-Allah aku sabar. Jadi Nabi Khadir pun bagi Nabi Musa ikut. Nabi Khadir dan Nabi Musa ikut bermusafir sampai satu tempat. Nabi Khadir telah bocor naik kapal, naik perahu, tak silap saya, naik perahu. Nabi Khadir telah bocorkan perahu tersebut. Nabi Musa marah, kenapa bocorkan perahu kan? Rosakkan harta benda. Nabi Khadir kata, nescaya kau tak sabar. Jadi Nabi Musa kata, okey, aku sabar. Kemudian jumpa pula seorang budak kecil. Nabi Khadir bunuh budak kecil tu. Nabi Musa marah, kau telah mengambil satu nyawa budak kecil. Nabi Khadir kata, nescaya kau tak sabar. Kan aku dah cakap kau ni tak sabar. Nabi Musa pun sedar. Lepas tu Nabi Musa minta maaf, kemudian ikut sampai yang terakhir. Dia masuk dalam satu kampung, minta minta orang kampung jamu mereka makan, tapi orang kampung tak jamu mereka makan. Kemudian Nabi Khadir ni tengok ada satu rumah rumah anak yatim. Nabi Khadir telah membetulkan rumah tersebut. Jadi Nabi Musa kata, okey, kau dah betulkan, kau boleh minta upah lah. Nabi Khadir kata, tak, aku tak minta upah. Lepas tu Nabi Khadir kata kat Nabi Musa, okey, cukup sampai sini. Nabi Khadir pun terangkan apakah yang sebenarnya berlaku, yang Nabi Khadir buat, yang Allah bagi ilham direct dekat Nabi Khadir. Jadi dia kata, yang pertama tadi, perahu tu kalau dia tak bocorkan, kat depan ada pemerintah yang akan merampas perahu tersebut. Yang kedua, anak tadi dia bunuh kerana dalam ilmu Nabi Khadir, anak tersebut dikhawatiri akan kerana kedua-dua ibu bapa anak tadi tu, anak yang dibunuh tu, kedua-duanya adalah orang saleh dan salihah. Jadi dikhawatiri mereka akan menjadikan ayah mereka kufur, mak ayah mereka kafir ataupun kufur. Jadi dia bunuh tu, kemudian Allah akan ganti dengan anak yang baru yang akan menyelamatkan mereka. Maknanya bunuh satu nyawa untuk selamatkan 3 nyawa, untuk selamatkan 4 nyawa. Kerana apa? Budak tu seorang je, budak tu seorang bunuh. Jadi bila seorang ni, dia dah menyelamatkan budak tu, kemudian mak ayah budak tu pun selamat, kemudian dapat anak yang baru pun soleh. Jadi bunuh satu nyawa untuk selamatkan 4 nyawa. Jadi untuk selamatkan 4 nyawa daripada api neraka lah. Jadi yang akhir sekali tu kenaan dengan yang ditampal, rumah yang ditampal ataupun dibetulkan oleh Nabi Khadir dan Nabi Musa tu, dia kata dekat bawah rumah tu ada harta anak yatim. Kalau dia tak buat macam tu, nanti dikhawatiri harta tu tak dapat dekat anak yatim tu. Bila dah sampai balik, dah sampai satu masa, harta tu akan menjadi milik mereka, kerana kedua-dua ibu bapa anak yatim tu adalah orang yang soleh. Jadi itulah ilmu yang Nabi Musa tak tahu dan Nabi Khadir tahu. Begitu juga dengan kita ada bidang kita dan kita tahu pasal bidang kita sahaja. Kalau kita tak tahu pasal bidang orang lain, kita kena belajar dengan dia, and then kita kena analyse sendiri sama ada bagus tak bagus. Kita ada akal fikiran, kita jangan tengok surface sahaja. Tapi kalau kita tak tahu tentang sesuatu, kita jumpa dengan dia, kita menuntut ilmu dengan dia, dan barulah kita tahu hakikat ilmu tu. Barulah kita tahu level ilmu kita ni macam mana. Right? So apa hikmah daripada apa pengajaran yang saya nak share pada hari ni? Semakin kita pandai, semakin kita tahu. Sebenarnya kita banyak lagi tak tahu. Allah kata, "Lau kana al-bahru midadan la kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Kata saya tak qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Allah kata macam ni. Kalau kita ambil tinta pun, tinta lautan tu, kita tulis tentang ilmu Allah, ilmu Allah, tak cukup. Tambah lagi satu tinta pun takkan habis ilmu Allah ni. Takkan habis. Tapi yang paling penting sekali
apabila kita sedar bahawa diri kita ni ada ilmu yang kita tahu dan ada benda yang kita tak tahu, itu paling penting sekali. Dan yang paling penting sekali untuk diri saya dan siapa saja yang mendengar ni, Allah pesan dalam surah Al-Kahfi ayat last sekali, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang suka untuk berjumpa dengan Allah, nanti mereka beramal soleh dan mereka wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan syirikkan Allah dengan apa pun, hanya buat sesuatu kerana Allah. Bila kita buat sesuatu, kita menuntut ilmu, kita kritik orang ataupun sebagainya, kita buat kerana Allah, bukan kerana kita nak naikkan populariti kita, bukan kita nak ride satu ataupun kita nak tunggang sesuatu isu menyebabkan populariti kita naik, tapi kita buat kerana Allah. Kita nak sebarkan ilmu tersebut kerana Allah, supaya orang makin berilmu dan dalam masa yang sama mereka makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat ilmu seperti yang last kali, hakikat ilmu seperti saya suka untuk share hakikat ilmu ni seperti yang Al-Syahid Syekh Dr. Ramadan Al-Buti cerita. Hakikat ilmu ni, kita nak tahu tentang sesuatu ilmu tu bagus tak bagus. Apabila kita makin belajar tentang sesuatu ilmu tu, kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makin kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, makin kita buat kewajipan-kewajipan yang kita patut buat. Tapi bila kita belajar tentang sesuatu ilmu, kita tahu sesuatu ilmu, kita akan jadi makin kita makin tahu, kita makin nak kritik orang, makin nak condemn orang, makin nak bantai orang. Jadi kita kena tajdid balik hati kita. Kita kena tengok balik ilmu ni ilmu yang bagus ataupun tak bagus. Jadi wallahu alam, apa yang saya share hari ni sebenarnya untuk diri saya sendiri. Apa yang baik daripada diri saya dan apa yang lemah tu, apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang lemah tu daripada kesilapan dan kelemahan diri saya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.